inilah penghujung tahun, tuan-tuan, yang malam ni stream saya akan jadi panjang sikit untuk tajuk yang saudara lihat pun. Dan juga saudara kena tengok angka yang dialami oleh Malaysia selama 2 hari berturut-turut. Suka saya ingatkan kepada tuan-tuan dengan sedikit peringatan. R0 jangkitan telah kembali kepada 0.95%. Ingat 0.95%. Kalau besok angkanya mencapai 4,000 lebih, berarti R0 kita akan menjangka pada 1.0, kembali kepada R0 bahaya dan mengganas. Okey, berarti kita dah tak berada dalam keadaan selesa. Kita harap Kementerian Kesihatan menyegerakan laporan jujukan Genom 360 lebih kes yang kini berada di Makmal Kajian Penyakit Berjangkit IMR di Sungai Buloh, supaya kita boleh melihat apakah angka yang sedang mendadak naik kembali daripada 3,200 ke 3,997, kurang 3 kes 4,000 hari ini. Boleh juga kita rujuk sekiranya 360 sampel yang sedang dianalisis di IMR adalah sampel yang 50% pada jangkaan saya akan diisytiharkan sebagai sampel Omicron. Kerana dalam jujukan Genom bagi sampel 100 lebih sampel pada 26 hari bulan, kita menerima 49 kes daripada 160 lebih sebagai kes Omicron. Dan dalam sampel 160 lebih itu terdapat banyak sampel rosak yang tidak mempunyai result dan tak boleh diputuskan dia jatuh di bawah jujukan Genom varian apa. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan 3,997 kita kembali melangkah untuk melangkaui paras 4,000. Dan macam saya beritahu pada saudara, India hari ini juga telah menyalakan butang Omicron, di mana New Delhi yang menerima 300 lebih kes dari total kes baru Omicron di India sahaja. Sekitar 1,000 kes, 900 lebih, sekitar 1,000 kes. Ingat India kes kembali mendadak naik, iaitu pada 13,000 lebih kes. India sama seperti Malaysia, di mana sektor kesihatannya mengasingkan ujian positif COVID-19 dan ujian penentuan jenis serangan kuman jenis serangan varian. Kita tak sama dengan makmal-makmal sains yang dimiliki oleh negara maju, di mana ujian sampel positif boleh terus ditentukan sama ada seseorang itu positif COVID-19 di bawah Omicron, Delta, Beta, Alpha ataupun Lambda. Berarti kita sangat bergantung kepada kepantasan Kementerian Kesihatan Malaysia dan IMR untuk menyegerakan sampel yang telah dianalisis sekarang 360 lebih tu yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan kemarin, supaya sampel tu boleh memberi gambaran apakah kes yang sedang mendadak naik sekarang, di mana kita mencapai kembali angka 3,900 lebih dan R0 ataupun kadar mengukur kepantasan jangkitan kita dah mencapai 0.95. Berarti hanya 0.5 saja untuk mencapai 1.0 untuk menggambarkan negara kembali berada dalam R0 jangkitan ganas. Untuk pengetahuan saudara, Kelantan satu-satu negeri yang mencapai 1.01 R0 bagi jangkitan tinggi, melampaui daripada kadar jangkitan nasional. Kelantan menjadi satu-satu negeri yang mempunyai kadar jangkitan negeri yang kini telah berada dalam pantas dan ganas. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan anda, salah satu yang saya nak beritahu juga, ini varian yang turut mengancam kanak-kanak. Latest yang dikeluarkan oleh laporan di Amerika Syarikat. Kalau saudara dapat lihat sekarang, saya akan minta share petikan daripada CNN yang baru saja dibincangkan pada pukul 8.40 tadi, di mana CDC ataupun Kementerian Kesihatan Amerika telah mengeluarkan satu laporan mengatakan kes ini menjadi sangat kritikal kepada kanak-kanak. Berarti tuan-tuan, Omicron datang dengan banyak benda baru yang sebelum ini tidaklah begitu menjadi gejala utama. Walaupun Delta, Alpha dan Beta, Lambda pernah menjadi varian yang sangat membunuh. Tetapi dia dapat dikawal dengan adanya pemvaksinan. Tetapi apabila datang Omicron, kerana dia adalah varian mutasi yang mencantumkan varian kuasa 2 dalam Beta dan varian kuasa 4 dalam Delta, dia menjadi satu pattern yang sektor kesihatan dan juga pakar-pakar kesihatan terpaksa melihat unjuran baru mengenai bahaya kuman ni, berbahaya varian ni. Untuk pengetahuan anda, Amerika telah mencapai 480,000 kes sehari hari ini. Maksudnya semalam baru saya stream dengan saudara, Amerika adalah 284,000. Hari ini dah jadi 480,000. Berarti peningkatan yang luar biasa. Tetapi peningkatan dahsyat di Amerika, lebih dahsyat lagi yang berlaku di Perancis. Perancis di bawah angka 100,000
kini telah mencapai 280,000 kes sehari. Hingga Perancis menggunakan istilah 2 kes setiap saat. Saya kali-kali betul. Saya kali 1 minit kali 60 saat kali 24 jam. Memang betul. Setiap saat, 1 saat, di Perancis ada 2 kes baru di bawah Omicron. Menjadikan Perancis menjadi negara kedua yang disahkan sebagai tsunami Omicron. Kementerian Pertubuhan Kesihatan Sedunia tidak lagi menggunakan wabak. Dia tidak lagi menggunakan benda ini sebagai surge, S-U-R-G-E. Dia tak menggunakan lagi wave, gelombang. Mereka menggunakan perkataan Omicron punya jangkitan sebagai tsunami. Kerana kadar jangkitan yang sangat pantas. Berarti kalau kita lihat Amerika semalam 284,000 dan hari ini mencapai 480,000. Betul lah. Betul, kajian lapangan mengatakan Omicron di Amerika dengan kekuatan jangkitannya adalah 10 kali ganda. Berarti setiap seorang boleh menyebarkan pada 10. Kalau kita lihat pula apa yang berlaku di United Kingdom. Betul, dia berada pada kadar 5 ke 8. Di mana United Kingdom, pakar-pakar lapangan mengatakan seorang yang positif Omicron boleh menjangkitkan kepada minimum 5 orang, maksimum 8 orang. Tapi macam mana kita nak ukur kadar di Perancis? Kadar di Perancis telah menjadi hampir 20 kali ganda. Dengan hari ini, Perancis menjadi negara yang kedua tertinggi di dunia dengan mencapai 280,000 kes dalam tempoh 24 jam yang lalu. Saya beritahu pada anda, setelah lampu merah telah dinyalakan oleh banyak negara, tetapi Perancis menjadi pattern yang sangat luar biasa. Kerana sebelum ini kita hanya melihat London ataupun United Kingdom sebagai pattern yang menakutkan. Daripada 28,000 dia naik 80. Kemudian dia cecah 127. Kita lihat pattern yang menakutkan di Itali daripada 55,000 dia naik 88,000 dalam tempoh 24 jam. Tapi Perancis menunjukkan fenomena yang lebih luar biasa daripada Amerika apabila dia punya jump up hari ini adalah 280,000 kes Omicron. Jadi tuan-tuan, salah satu yang saya beritahu pada tuan-tuan adalah kadar jangkitan luar biasa pada angka yang mendadak. Amerika telah membuktikan 70% daripada kes yang mereka dapat adalah daripada Omicron. Satu. Yang kedua, Amerika juga mengeluarkan data. Omicron kali ini berbeza dengan varian yang lain kerana dia menyerang kanak-kanak. Yang tak pernah berlaku sebelum ni adalah kes kanak-kanak adalah rare. Sangat kecil, tetapi di Amerika dia mengatakan angka jangkitan kepada pediatric kes kanak-kanak ni telah melambung dengan tinggi. Ini juga satu perkara yang tuan-tuan kena fikir kerana kita di Malaysia belum lagi membuat suntikan pada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Tuan-tuan dan perempuan, suka saya ingatkan juga kata Delhi telah menutup semua panggung wayang. New Delhi adalah bandar yang paling besar, paling padat dan ibu negara India telah mengambil langkah pertama. Walaupun mereka menerima baru 1,000 kes di seluruh negara dengan 300 lebih kes Omicron di Delhi. Daripada total jangkitan di India hanyalah 13,000. Berarti mereka membaca pattern. Bahawa kerana jujukan genom ataupun pengesahan positif varian apa, Omicron atau apa tu, dia standard dia sama dengan Malaysia. Kita boleh buat on the spot. Berarti pihak kesihatan di India telah faham. Mereka telah mengalami penurunan jangkitan Delta. Berarti kalau berlaku jangkitan mendadak, mesti something wrong. It's not Delta anymore. Jadi mereka meletakkan perintah melarang semua pawagam dibuka di India sebagai langkah yang pertama. Pasti akan ada langkah-langkah yang lebih diumumkan di India akan menjadikan satu petunjuk bahawa Asia kini terdedah kepada jangkitan varian Omicron. Tuan-tuan dan puan-puan, rekod yang dipecahkan hari ini berarti kita dah 24 bulan tuan-tuan. Saya pun letih, tuan-tuan pun letih nak bercakap pasal varian COVID-19 ni. Letih dah tuan-tuan. Tapi kali ini datang adalah tsunami. Berarti kita sedang memasuki pintu satu lagi jenis jangkitan yang sangat dahsyat. Perkataan yang paling betul untuk guna adalah dahsyat, bukan lagi teruk. Saya tak tahu kata siapa yang ada kosakata yang tepat untuk vocabulary ataupun vocab bahasa Melayu ni. Apakah yang lebih hebat daripada dahsyat? Kerana kita telah berada dalam keadaan persimpangan jangkitan yang sangat dahsyat. Kita ambil juga data Singapura yang mempunyai potensi rujukan kesihatan yang lebih baik. Singapura bila sebulan je Omicron diperkenalkan, disahkan mereka ada 500 lebih. Kita dalam tempoh sebulan, 3 minggu pertama kita hanya ada 13, 1 minggu terakhir Omicron masuk ni kita ada 49 kes baru. Saya ada pertimbangan dengan mengatakan apabila 360 lebih sampel yang sedang dianalisis oleh IMR ni, keputusannya pasti tuan-tuan akan lebih 50% daripada sampel yang dikaji ni akan diumumkan sebagai sampel Omicron. Berarti dengan data angka hari ini melepasi 3,997, kita akan melintas 4,000 dan kalau betul Omicron tuan-tuan kita akan lintas 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 dengan begitu pantas. Sebab tu dalam stream saya yang berhari-hari baru ni, saya bagi tahu dah, tuan-tuan segera ambil booster. Kerana ambil pula fakta United Kingdom.
United Kingdom telah mengeluarkan data dengan mengatakan mereka yang berada di ICU, adalah mereka yang prima, iaitu telah menerima 2 dos vaksin tetapi telah melalui tempoh lebih 6 bulan. Berarti orang ni dia dapat 2 dos lepas 6 bulan dia tak pergi booster. Menunjukkan Omicron masih lagi menjadi varian yang berbahaya kepada orang yang tidak di booster. Jadi tuan-tuan, berhenti daripada mengungut untuk mengatakan tambah lagi booster, tak tahu bila nak habis. Ini adalah perang yang panjang. Sebab tu saya beritahu pada tuan-tuan, 2022 telah membuka jendelanya dengan meletakkan COVID-19 pada tahap yang lebih dahsyat. Daripada jangkitan kepada wabak, wabak kepada wave, gelombang. Gelombang dipindahkan kepada tsunami. Jadi pada perkataan bahaya pergi kepada teruk. Teruk saya gunakan perkataan dahsyat. Untuk pengetahuan anda, Amerika hari ini menerima satu lagi data baru, iaitu di mana angka kematiannya pergi pada kadar harian 1,546. Mula-mula saya stream, saya hafal angka tuan-tuan. Mula-mula saya stream, saya beritahu kadar kematian di Amerika 4 hari yang lalu adalah 1,288. Kemudian saya beritahu pada saudara, angkanya adalah 1,421. Hari ini adalah 1,546. Jangan main nombor tuan-tuan. Berarti begitu pantas angka kematian. Berarti kita ada kecenderungan berfikir sama ada angka kematian ini disumbangkan oleh 30% daripada non-Omicron. Kerana Amerika 100% tu 70% disahkan Omicron. 30% masih lagi varian lama, iaitu Delta. Sama ada angka kematian ini meningkat kerana Delta ataupun disumbangkan oleh Omicron, kita akan tunggu laporan dalam tempoh yang terdekat. Tetapi tuan-tuan, mustahil kerana Delta telah melalui proses yang sangat panjang di Amerika. Berarti sepatutnya dengan 2 vaksin, bukan Delta yang membunuh dengan kadar kenaikan yang sangat meningkat sekarang. Pastinya Omicron juga membunuh. Satu adalah kerana Amerika adalah negara yang paling rendah kadar pemvaksinannya, iaitu hanya 61%. Cuma bila Omicron datang sebulan yang dulu, Amerika mendapat 37 juta suntikan baru. Amerika memecah rekod apabila Omicron datang. Begini tuan-tuan, ketika vaksin sedang berkembang, golongan sekular anti-vaksin, sekular anti-vaksin di Amerika menganggap vaksin ini adalah satu perkara propaganda sains bagi tujuan perniagaan. Mereka tak pergi, satu hal. Tetapi akhirnya bukti menjadi ketara. Dia adalah sejenis wabak yang berbahaya kerana Amerika adalah negara yang paling banyak orang mati. Amerika yang paling banyak sekali mati, iaitu 817,000. Okey? Dan Amerika negara yang paling tinggi dijangkiti, 52 juta. Daripada 264 juta. Berarti Amerika menyumbang 20 ke 25% daripada total angka kematian dan total angka jangkitan. Tapi kali ini tuan-tuan, apabila Omicron datang, Amerika menjadi negara yang paling drastik, di mana pada satu hari, 24 dan 25 Christmas weekend tu, angka orang yang pergi mendapat suntikan pertama adalah 1,09,000 orang. Memecah rekod. Tak pernah ada kadar di Amerika satu hari 1,09,000 suntikan dibuat. Berarti Omicron telah menghantar syarat betapa paniknya orang Amerika. Kerana selepas bulan 4 itu hari tuan-tuan, kan Delta melanda dengan teruk daripada Ogos sampai April. Bila April datanya menurun, maka keberhatian manusia pun menurun. Jadi Amerika sedang menuju endemik. Jadi orang-orang yang tak disuntik menganggap Delta adalah varian yang terakhir dan kemudian keadaan akan kembali okey. Tanpa semua orang pernah menduga, pada 26 hari bulan November yang lalu, datangnya Omicron yang diisytiharkan di Afrika Selatan. Walaupun dia diisytiharkan dah lewat, kerana Omicron yang pertama dikenal pasti di Botswana pada 6 hari bulan November. Tapi dia dikenali dengan nama 51129. Cuma pada 26 hari bulan dia disahkan kerana jangkitannya sangat luar biasa di Afrika dan di negara-negara Afrika, terutama Botswana, Kenya ni, dia mencapai angka jangkitan yang sangat luar biasa. Barulah dia digazetkan. Ketika dia digazetkan telah berlaku 2 hari lopong, iaitu antara 6 hari bulan November hingga 26 hari bulan tu, ada 21 hari manusia bergerak keluar daripada Afrika tanpa sebarang kebimbangan pada negara-negara yang menerima penerbangan udara daripada Afrika dengan mengatakan kapal terbang yang keluar daripada Afrika sedang membawa varian yang bahaya. Kalaulah seorang itu berada dalam kapal terbang daripada Afrika tuan-tuan, 5 orang kena Omicron, satu flight akan kena kerana tempoh penerbangan yang panjang mencukupkan varian ini untuk disebarkan, kerana varian ini mempunyai kekuatan kali 10 kata Amerika, kali 5 dan kali 8 kata United Kingdom. Jadi tuan-tuan bayanglah dalam flight tu 5 orang kena daripada Afrika. Tapi selama 21 hari sebelum varian ini diisytiharkan sebagai nama Omicron dan diberi detail bahawa dia adalah varian yang luar biasa dan dia adalah varian mix beta Delta,
wabak telah pun merebak dengan luas. Oleh kerana kebanyakan penerbangan menuju ke benua Amerika turun di New York dan San Francisco, dan kebanyakan kapal terbang pergi ke Heathrow di United Kingdom, berarti dua negara ini menjadi pintu masuk kepada penerbangan daripada Afrika. Perancis mengambil langkah luar biasa. Pada seminggu yang lalu, Perancis mengharamkan semua rakyat United Kingdom daripada memasuki Perancis, kecuali membenarkan warga negara Perancis yang nak pulang. Tetapi apa yang Perancis buat telah pun lewat, kerana hari ini Perancis telah menjadi negara kedua. Kalau kita tengok daripada data penduduk dia, tuan-tuan, dengan 280,000 jangkitan hari ini, dan Amerika dengan 480,000 bagi 326 juta dia, menunjukkan Perancis berada sebagai negara yang paling kronik. Walaupun Amerika mencatat, saya dah berstream semalam dengan mengatakan seminggu selepas tahun barulah Amerika akan mencapai 0,5 juta. Saya berani jamin data baru Amerika besok adalah 600,000. Mark my word, hari ini 480,000 lebih. Kita tunggu malam nanti pukul 3 pagi, CNN akan update data hari ini. Saya berani jamin datanya akan melepasi 600,000. Berarti Amerika dengan 50 juta orang yang dijangka bergerak pada cuti Christmas, Amerika menganggarkan jangkitan yang sedang mendadak ini masih lagi jangkitan yang datang daripada orang yang bergerak, tetapi belum lagi pada Christmas Eve. Maksudnya ini belum lagi datang daripada interaksi menjelang hari Christmas. Dia menganggap angka yang naik sekarang ni adalah angka ketika orang mula terbang dan bergerak antara 15 hingga 23 hari bulan Disember. Berarti mereka yang mula bergaul pada petang Christmas dan seterusnya menuju tahun baru ni, akan menyebabkan tak mustahil kalau Amerika melonjak pada 1 juta kes sehari. Di mana tak pernah berlaku, tuan-tuan. Tak pernah berlaku. Tetapi oleh kerana Amerika sampai hari ini, Presiden tak boleh membuat keputusan. Hingga hari ini tiada sidang akhbar yang diumumkan oleh White House. Sama ada Joe Biden akan mengadakan sebarang sidang akhbar setelah Amerika berada dalam keadaan sangat kritikal. Saya fikir kata beliau berada dengan penasihat beliau untuk mendengar pandangan. Kalau mereka melancarkan lockdown, ekonomi Amerika akan lumpuh. Kalau mereka tu membenarkan juga ekonomi berjalan seperti sekarang, Amerika akan menerima 1 juta kes sehari. Berarti Presiden masih lagi berada dengan rakan-rakan mereka untuk membuat keputusan. Kerana yang anehnya, tuan-tuan, semalam dan hari ini, Amerika menumpukan kepada rundingannya dengan Rusia dalam isu Ukraine. Berarti keseluruhan fokus dari Rumah Putih sedang berunding untuk mengelakkan peperangan di antara Rusia dan Ukraine, dan untuk mengelakkan peperangan di antara Kesatuan Eropah melalui NATO dengan Rusia. Berarti terabai keadaan rakyat dia. Jadi hari ini Amerika sampai sekarang Presiden tidak memberi jadual kepada media bila beliau akan mengadakan sidang media untuk menjelaskan keadaan di Amerika yang sangat dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil angka negara kita 3997, berarti kita telah melonjak kepada angka nak balik kepada 4000. Tapi kalau kita balik, tuan-tuan, kita tak akan balik seperti Delta, di mana keadaannya sangat perlahan. Kita dah capai 0.95. Berdoa kepada Allah supaya angka tu tak capai besok, tak capai lusa. Tapi saya boleh bagi tahu sains. Saya tak boleh cakap tentang makrifat apa semua, itu bukan bidang saya. Sains, saya jamin dalam tempoh seminggu, kalau kita tidak bernasib baik, kita akan kembali pada angka 7000. Dan kemudian start saja 7000, tuan-tuan, kerana varian ni kalau kita ambil calculation yang paling rendah, iaitu menggunakan calculation yang digunakan oleh Eropah, iaitu minimum adalah 5. Tuan-tuan boleh bayang apa akan berlaku dalam tempoh 14 hari. Berarti pada 14 hari bulan Januari, kita akan melepasi kembali angka 10,000. Itu calculation saya pada kadar yang paling rendah. Kerana Malaysia sekarang berada dalam sama status di Amerika. Kita membenarkan semua aktiviti. Walaupun ada kawalan terhad, tapi kita membenarkan semua aktiviti. Kita boleh, jadi berarti aktiviti yang kita amalkan sekarang adalah aktiviti yang sangat konsisten untuk membantu Omicron merebak. Terutama, satu adalah kita membenarkan penerbangan domestik, di mana keadaan penerbangan serta saiz kapal terbang, serta pergerakan udara dalam kapal terbang dan jumlah penerbangan domestik yang banyak akan mendedahkan kita kepada varian tersebut. Yang kedua, kita membenarkan semua pergerakan masuk ke restoran apa semua sekarang ni dengan penjarakan sosial yang telah pun dilonggarkan. Kita masih membenarkan aktiviti sosial walaupun pada skala saiz yang kita izinkan, tapi dia masih lagi boleh mendedahkan varian ini daripada bertindak pantas. Cuba besok, saya tak tahu, harap YBKJ tak bercuti hujung tahun. Kita harap besok YBKJ akan muncul secepat mungkin untuk menyatakan kepada kita dengan kenaikan 3,997. Apakah ini kenaikan biasa di bawah varian Delta, ataupun sebenarnya kita perlu memberi syarat kepada rakyat. Omicron sedang menyumbang. Sekurang-kurangnya kalau pada unjuran saya, angka yang sedang dikembangkan sekarang ada 30% ada Omicron. Kalau Omicron berkembang 30% dan Delta ada 70%, tuan-tuan, dalam sekelip mata saja Omicron boleh mengambil alih menjadi 70-30.
Kalau Omicron mengambil alih 70 dan 30 dengan mengambil kira kalau hari ini 1000 kes saja Omicron, tuan-tuan, daripada 4000, hampir 4000 tu. 1000 saja, tuan-tuan, Omicron boleh menyumbang 5000 kes. Kalau gandaannya adalah 5. Berarti kalau gandaan adalah 5 dengan tempoh pemeraman Omicron yang dipersetujui oleh semua pakar lapangan adalah 5 hari. Berarti 5 hari daripada sekarang. Kita akan mula melihat pelebaran kes. Sebab tu saya stream malam ni dengan fokus tajuk ni. Supaya kita tak menyambut Januari 2022 dengan keadaan kucak-kacir. Tuan-tuan dan perempuan, berbeza dengan negara lain, kita berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Kerana wabak ini berkembang ketika kita sedang menghadapi tengkujuh. Sebab tu saya pujuk dengan penuh kasih sayang semua orang Kelantan. Kerana Kelantan adalah negeri yang paling rendah kadar vaksin. Pada Sabah yang juga akan menerima tempias tengkujuh sekurang-kurangnya pada pusingan akan datang. Suntik. Pada mereka yang dijadualkan untuk booster. Kerana data United Kingdom mengatakan bahawa pandangan minggu pertama ketika Omicron dikenal pasti, Amerika telah mengeluarkan data. Hampir semua kes yang kena Omicron di Amerika adalah mild, ringan. Tetapi pada minggu keempat, United Kingdom telah mengeluarkan data. Ramai yang berada di ICU, mereka telah pun lengkap 2 dos. Orang 2 dos sekarang ni, kita tak sebut 2 dos, kita sebut prima. Mereka telah mencipta istilah prima kerana datangnya booster. Jadi kata United Kingdom, ramai pesakit dia yang berada di ICU memang lengkap 2 dos, tapi telah melampaui julat booster. Berarti dah 6 bulan mereka tak pergi booster. Jadi ketahanan imuniti dalam tubuh mereka merosot. Sebab saya dah beritahu pada saudara, kajian lapangan telah membuat satu purata bahawa orang yang menerima 2 dos selepas 3 bulan ke 6 bulan, kekuatan vaksin mereka secara puratanya hanya 29%. Bayangkanlah, walaupun ada 29% kita boleh lawan, tapi Omicron adalah adalah varian yang menggabungkan kekuatan Delta dan Beta. Dia adalah Delta 4 kali ganda lebih kuat daripada virus asal yang ditemukan di China. Dia datang dengan Beta. Beta adalah 2 kali ganda lebih kuat daripada virus asal yang ditemui di China. Berarti dia ada 6 kekuatan dalam tu. Jadi itu yang saya nak nasihatkan, tuan-tuan, untuk berhati-hati. Dan yang paling penting sekali, jangan take for granted. Kerana Amerika mengeluarkan data hari ini. Daripada hospital Amerika, Ward Pediatric ini mengenal pasti bahawa kanak-kanak terdedah dalam skala yang sangat besar bagi varian Omicron. Tuan-tuan berhati-hati, hujung tahun tuan-tuan banyak bercuti apa semua. Saya nasihat kepada semua, jangan dedahkan anak anda kepada aktiviti sosial yang tak perlu hingga kita boleh melihat angka yang relevan. Tuan-tuan, jangan jadikan anak anda kad judi. Anda perjudikanlah hidup anda macam mana pun. Jangan jadikan anda kad judi. Kerana anak anda, kerana kita belum buat pemvaksinan 5 hingga 11 tahun. Mendedahkan kanak-kanak 5 hingga 11 tahun akan menjerumuskan mereka kepada jangkitan Omicron. Kerana Omicron ini adalah varian yang kuat dan anak anda kita kosong antibody, kosong vaksin. Pastikan saudara tak bawa anak anda ke tempat-tempat yang aneh. Kalau tengok pada data jangkitan hari ini, berarti data jangkitan di Kelantan paling tinggi. Awas orang di Kelantan yang membawa anak anda ke tempat-tempat yang terbuka. Pastikan, kerana Kelantan mempunyai kadar jangkitan dari bawah bahaya, iaitu 1.01 R0. Berarti Kelantan menyumbang wabak yang paling banyak daripada penjumlahan yang ada hari ini dari segi kepantasan varian bergerak. Bukan angka, dari segi R0-nya, iaitu jumlah jangkitan. Saya fikir kata besok kita akan melepasi R01. Kalau hari ini dah 0.95 dengan 3,900, besok kita akan lepasi 1 R0. Berarti kalau esok kita lepas 1, tuan-tuan, lusa kita akan mencecah angka hampir 5,000. Berarti kita akan masuk tahun baru pada minggu pertama. Kalau kita tak berhati-hati sebelum 7 hari bulan, kita dah dapat 7,000 jangkitan. Bila 7,000 jangkitan, tuan-tuan, kita tak akan dapat mengendalikannya lagi. Dan 7,000 jangkitan akan menjadi bertambah buruk bagi negeri-negeri yang mempunyai purata suntikan vaksin yang rendah. Dan kedua, tuan-tuan, kerana dia datang dengan satu lagi musim, iaitu di negara lain mereka berhadapan dengan musim sejuk yang telah menjadi musim biasa. Kita akan mengalami bencana banjir. Berarti kalau banjir berlaku dan banyak perpindahan dan ramai orang akan dikumpulkan setempat di pusat perlindungan sementara PPS, dan waktu yang sama sekiranya Omicron merebak, dan waktu yang sama ramai yang pergi PPS ni adalah di kawasan pedalaman yang tidak divaksin ataupun yang telah divaksin tapi tidak dibooster, akan datang disaster, tuan-tuan. Kemusnahan massa yang sangat besar pada negara kita. Jadi berhati-hati, kerana kalau saya memberikan saudara sedikit kebimbangan, itu lebih baik. Kerana bimbang akan buat kita berjaga-jaga. Itu stream saya kali ini, tuan-tuan, untuk beritahu kata kita akan memasuki tahun baru. Dunia telah pun memasuki tahun baru dalam keadaan
kucak-kacir. Kerana saya beritahu kepada saudara, angka peningkatan jangkitan di dunia kembali meningkat. Sebelum ni saya stream dengan saudara, mengatakan angka dunia menurun. Angka Amerika dan angka Eropah meningkat. Tetapi oleh kerana Amerika menyumbang terlampau banyak kes, hingga 480,000. Perancis menyumbang banyak kes, hingga 280,000. Dia menjadikan angka jangkitan di peringkat global meningkat dalam tempoh 24 jam kepada 11% lebih tinggi daripada kadar biasa. Berarti dunia sedang mengalami semula kenaikan angka jangkitan. Jadi tak banyak cara. Bagi tuan-tuan yang belum booster. Bagi tuan-tuan yang ada mak ayah, tuan-tuan sayang mak ayah, tuan-tuan bukanlah balik kampung dan berjumpa dengan mak ayah je. Pujuk mak ayah untuk booster. Terutama yang berusia 60 tahun ke atas. Booster telah dibenarkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya pun tak perlu tunggu Februari kerana di bawah pengumuman baru Menteri Kesihatan 2 hari lepas, berarti saya boleh booster secepat mungkin. Saya merancang booster saya pada 6 hari bulan untuk mendapatkan booster. Jadi pada 8 hari bulan untuk mendapatkan booster. Kerana di garasi ni ramai yang dah booster. Saya sebab saya ambil AstraZeneca dulu, kami dikebelakangkan kerana nak bagi laluan kepada mereka yang ambil Sinovac. Kerana Sinovac mempunyai daya tahan yang paling lemah. Jadi bila terlepas 3 bulan, Sinovac telah menunjukkan penurunan yang ketara dari segi kebolehan imunisasi dia, immunity dia. Tapi oleh kerana sepatutnya 12 ke 14 juta orang telah pergi untuk mendapatkan suntikan apabila mereka diutamakan, iaitu barisan depan dah tentu buat. Comorbidity 3.2 juta. Warga tua, warga emas 6 juta. Tapi oleh kerana respon suntikan hanya sekitar 5.7-5.8 juta je, berlaku lompong yang sangat besar. 6 juta orang yang telah diberi keutamaan VIP kapet kuning ni tuan-tuan, mereka tak pergi mendapatkan booster. Maka adalah tidak adil kita nak membelakangkan orang yang committed dengan booster untuk menanti hingga senarai line up orang yang abaikan booster. Maka booster telah dibuka. Saya fikir kata ada kemungkinan rakyat Malaysia akan mula panik untuk mengejar booster kepada bila pertengahan bulan Januari. Saya berani jamin kata kita akan melalui tempoh 10,000 angka jangkitan pada pertengahan Januari. Berarti ramai orang akan lari untuk mendapatkan booster. Dan akan timbul kepanikan. Dan waktu yang sama kita berharap Januari tak berlakulah banjir pula pada waktu tersebut, kerana saya yakin bahawa ramai orang yang selama ni bersikap endah tak endah kerana menganggap kita menuju endemik, kerana menganggap angka jangkitan dah ada 3,000 lebih orang yang ada prima ni, 2 dos ni, tak mau pergi booster. Tapi dengan datangnya varian baru ini dan dia menggambarkan satu lagi apa kita sebut sebagai tsunami, saya jamin kita akan mengalami cracking, jamming, cracking dan juga kepadatan luar biasa di tempat-tempat suntikan vaksin. Saya tak fikir kata sama ada Kementerian Kesihatan telah bersedia untuk membuka kembali PPV Mega untuk membolehkan semua orang mendapat akses sebanyak mungkin dan sepantas mungkin kita boleh memvaksin kembali 20 ke 26 juta rakyat Malaysia yang telah pun berada dalam senarai patut di booster. Tapi itulah saya update tuan-tuan hari ini. Kita ada berapa ramai orang malam ni? 1,600 orang untuk saudara pastikan bahawa saudara faham bagaimana lonjakan kes yang sedang berlaku sekarang akan menjadikan 2026 penggal pertama. Tuan-tuan, ramai orang malam tu dia baca tag yang saya kata tuan-tuan perlu tag pergi ke IG Bill Gates. Pergi ke IG Bill Gates dan baca data Bill Gates. Bill Gates telah membentangkan data. Saya percaya Bill Gates tidak membentangkan data tu kerana dia menung-menung seorang di rumah dan dia seperti mendapat ilham tulis saja. Bill Gates telah bertemu dengan yayasan kesihatan yang beliau kendalikan, yang bernilai berpuluh-puluh bilion ringgit yang beliau sumbangkan. Kerana Bill Gates adalah penyumbang terbesar kepada dana begini waktu India menemui vaksin mereka, India tak ada duit. Jadi Bill Gates yang memberi dana. Jadi Bill Gates telah memberi dana untuk membangunkan sejenis farm PHARM, nama satu lagi vaksin di India untuk membantu 1.4 bilion rakyat India mendapat akses yang lebih mudah kepada pemvaksinan. Kerana Pfizer dan AstraZeneca, Moderna, semua ni dikuasai oleh negara maju yang banyak wang. Jadi saya fikir kata kenyataan Bill Gates relevan kerana beliau berada dalam lingkungan orang yang sedang memantau pergerakan penyakit berjangkit ni, dan dia juga adalah seorang penyumbang pada kajian vaksin. Berarti apabila Bill Gates mengatakan dunia akan melalui proses yang sangat memuncak hingga bulan Mac, berarti serangan dia kata mudah je. Kenapa varian ini akan berhenti pada bulan Mac? Kerana dia menyerang sebegitu banyak manusia hingga tak ada manusia dan nak diserang. Baca rencana tu, pergi saja ke IG Bill Gates dan baca full artikelnya. Kenapa menurun? Bukan kerana ada ubat pemulihan. Angkanya menurun kerana waktu tu sampai mas jangkitannya telah merebak kerana hampir semua orang. Berarti tiada lagi orang untuk dijangkiti. Barulah dia akan menunjukkan penurunan. Dan akhirnya manusia akan menuju pada tahun penghujung 2022 dalam keadaan yang lebih baik. Jadi tuan-tuan,
berhati-hati, dan saya beritahu pada tuan-tuan, kalau yang baru masuk malam, saya dah beritahu dekat tuan-tuan, kita orang mazhab Syafi'i, tuan-tuan, kita tak pernah mengelak baca doa iftitah. Dan doa iftitah ni saya ingat daripada kecil terjemahan dia, kerana dia menjadi terjemahan pertama yang digunakan pakai ketika filem Di Bawah Lindungan Kaabah 1 difilmkan. Sebelum Di Bawah Lindungan Kaabah yang baru ni, kalau saudara tonton saja filem Di Bawah Lindungan Kaabah 1979 kot saya rasa. Saya ingat sampai sekarang kerana filem tu start dengan frame hitam dan dia terjemah, sesungguhnya hidupku dan matiku, ibadahku semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi saya balik tanya dengan saudara saya kata itulah doa iftitah. Saya kata Pak Hamka ambil apa daripada ayat apa? Takut nak tengok filem tu buka-buka ayat dia itu. Itulah doa iftitah yang kita baca 5 kali sehari, tuan-tuan. Berarti dalam doa tu pada hari tuan-tuan naik pangkat, hari tuan-tuan turun pangkat, hari tuan-tuan dapat duit, hari tuan-tuan tak ada duit, hari tuan-tuan kaya dan hari tuan-tuan derita, hari tuan-tuan bahagia dan hari tuan-tuan berduka cita. Kita baca doa tu, tuan-tuan. Berarti selama kita solat dan kita membaca doa iftitah yang diamalkan oleh mazhab Syafi'i ini, tuan-tuan, berarti kita semua orang yang telah memilih menyerahkan hidup kita pada Allah. Apa yang saya sebut tentang pemvaksinan ini adalah usaha. Dia tak ada kena-mengena dengan kita pergi vaksin, tuan-tuan. Itikad, takwa dan juga kita punya keimanan dan kita punya ketauhidan pada Allah berkurang. Tak ada, tuan-tuan. Pada hari tuan-tuan bahagia, dalam solat itu juga doa tuan-tuan baca. Sekarang ni, tuan-tuan, bila saya lebih faham, kita baca doa iftitah, kita tangkap tabir Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau kita tak kawal perasaan, kita boleh menangis kita doa iftitah. Kerana kita tahu bahawa datangnya dugaan yang begini berat. Tambahlah kita menjadikan kita ada disaster, 2 bencana ni, iaitu Omicron dan juga tengkujuh yang membawa banjir. Doa dalam iftitah menjadi lebih syahdu untuk dibaca. Kerana tu saya bagi tahu pada saudara. Bukan hari ini baru, tuan-tuan, kita nak kena ingat tentang surah Al-Kahfi. Bukan hari ini saja, tuan-tuan, kita nak balik pada agama. Agama kan sentiasa dengan kita. Lahir, sampailah kita mati. Agama akan dengan kita. Tapi ikhtiar akan berubah-ubah. Kerana dugaan datang dalam bentuk yang berbeza. Amal tak akan berubah, tuan-tuan. Itulah solat yang Nabi wariskan kepada kita. Dan kemudian kita orang Syafi'i, kita follow yang Imam Syafi'i cakap. Tetapi dugaan datang berubah-ubah. Daripada zaman sahabat kepada zaman at-tabi'in kepada zaman para cendekia, datang pada zaman yang seterusnya. Ikhtiar akan berubah kerana manusia sentiasa diilhamkan oleh Allah untuk mencapai kemajuan baru dalam hidup mereka. Jadi, tuan-tuan, jangan spin off dengan mengatakan vaksin adalah gambar kita tidak redha akan Allah. Vaksin akan mengurangkan keimanan kita. Vaksin akan menggambarkan kita tunduk kepada agenda barat. Saya beritahu pada tuan-tuan, pada tahun 40-an, kata ayah saya, dia kecil lagi, guru-guru agama pada waktu itu menganggap kedatangan elektrik sebagai salah satu daripada bentuk yang melalaikan. Tahun 60-an, salah satu nasihat yang disampaikan oleh orang kepada, kata bapa saya masuk tahun 60-an pula, dia berusia awal 20-an. Satu benda yang disebut maksiat adalah menonton TV, mendengar lagu. Setiap tahun, tuan-tuan, bila datang saja benda baru, kita akan mengalami apa kita sebut sebagai pandangan konservatif. Kerana kita tak dapat mengimbangi apa itu dunia berubah dengan pandangan kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia. Hari ini, tuan-tuan, walaupun hiburan berkembang di radio, di TV, kita tak boleh menafikan begitu banyak dakwah telah berjalan di TV yang diterima baik oleh orang. Media sosial ni, tuan-tuan, waktu datang, tuan-tuan, ceritalah TikTok, ceritalah apa. Tetapi inilah zaman di mana agama berkembang dari segi pengetahuan dan perkongsian agama yang paling banyak. Saya beritahu, tuan-tuan, pada tahun 2013, seorang pakar pengkaji media sosial datang dan menyampaikan ucapan tertutup berbayar dan saya masuk dan mendengarnya. Kata dia, seumur hayat manusia tak boleh menonton konten YouTube kerana konten YouTube terlampau banyak. Tapi saya beritahu pada saudara, konten agama dalam YouTube sekarang pun seumur hayat saudara tak boleh habiskan untuk menonton semuanya. Sebab tu saya beritahu, kata saya pun sebagai peminat pada Ustaz Hassan Basalamah, saya terpaksa mengatur masa betul-betul nak dengar. Sebab dia adalah ustaz yang paling ikonik untuk saya. Sebab fonetik dia, cara dia bercakap, ketenangan dia menyampaikan hujah, cara dia mengendalikan kefahaman terhadap ilmu pada tahap skala yang saya boleh faham.
Saya tak boleh penuh, begitu banyak muat turun kandungan Ustaz daripada Hassan Basalamah. Selepas Ustaz Hassan Basalamah, tuan-tuan, saya juga ikut Ustaz Ustaz Bazli Shah. Kandungan ni pun saya tak dapat. Ustaz Bazli Shah yang saya anggap sebagai seorang genius ataupun apa yang dipanggil sebagai seorang analis di dalam ceramah agama dia pun saya tak dapat nak follow. Banyak. Kemudian barulah pergi pada Ustaz Ustaz Sumatera tu, lupa, Abdul Samad. Itu semua ustaz-ustaz yang saya follow. Kemudian barulah pergi pada Ustaz Adi Hidayat. Banyak tuan-tuan kita nak tonton. Ustaz Auni yang sangat informatif. Jadi saya beritahu pada saudara, semua benda yang kita pernah berprasangka, tapi kita berprasangka, sebenarnya banyak benda yang membantu kita untuk bersangka baik. Sebab itulah dulu saya kata walaupun prasangka, 98.8% rakyat Malaysia yang dewasa telah pun divaksin. Berarti kita tak ada masalah seperti mana Amerika alami sekarang. Di mana Amerika terpaksa sekarang, kalau saudara lihat apa itu panorama yang paling unik. Siapa yang menonton daripada US tolong komen. Sebab kita ada orang menonton daripada Perancis malam, daripada France malam pun boleh komen bagaimana takutnya kehidupan orang di Perancis. Saudara tahu apa yang berlaku 24 dan 25 hari bulan? Saudara cari visual dia. Doktor berdiri di tangga ambulan. Ambulan diletakkan di merata tempat di Amerika. Doktor berdiri dekat tangga ambulan je, tuan-tuan. Orang-orang Amerika berbaris seperti mana gelandangan di Malaysia nak dapatkan makanan. Saudara tengok visual. Tengok saja vaksin fenomena in America latest yang terkini. Dia orang berbaris, tuan-tuan, pegang phone, pegang surat khabar, tunggu. Sama seperti mana gelandangan berbaris untuk mengambil makanan. Kenapa, tuan-tuan? Pada cuti Christmas, semua orang pergi mendapatkan suntikan vaksin. Ketika Amerika bersedia untuk memvaksin rakyatnya tak bersedia untuk menerima vaksin. Ketika Amerika telah menganggap endemik, berarti mereka tidak menggerakkan sistem kesihatan mereka kepada pemvaksinan kerana tempoh pemvaksinan yang mereka lancarkan 18 bulan tidak mendapat respon. Tetapi bila datang Omicron, dan rakyat Amerika baru sedar ni sedang datang bencana yang lagi besar skalanya. Percayalah tuan-tuan, ini akan besar 3 atau 4 kali ganda lebih besar daripada skala Delta. Dari segi saiz jangkitan, walaupun kematiannya saya akan anggap sebagai kematian yang kecil. Dia tidak membunuh, tapi dia masih menjejaskan. Kerana dia menjejaskan ekonomi, dia menjejaskan sistem kesihatan, dia menambah kos kesihatan, dan dia akan menyebabkan yang paling penting, yang paling dahsyat adalah kerana satu kali lagi, pusingan lockdown mungkin diadakan. Kalau Jerman negara maju, tuan-tuan, pun kena lockdown, Itali menambahkan 3 bulan lagi perintah darurat. Yang sekarang ni Itali 55,000 kemarin dulu, semalam 88,000. Data hari ni saya tak dapat lagi. Itali pun ready anytime untuk lockdown kerana Itali dengan England lebih awal. Parlimen dia telah meluluskan kuasa untuk menganjurkan lockdown tak perlu dibawa ke parlimen. Diserahkan bulat-bulat kepada Perdana Menteri. Kita yang duk bergaduh pasal darurat tu, tidak demokrasi lah, darurat mempergunakan raja ke apa, tuan-tuan. Untuk pengetahuan saudara, darurat telah berada pada bila-bila masa di tangan Boris Johnson untuk mengisytiharkan darurat United Kingdom. Parlimen telah meluluskannya. Itali melanjutkan lagi 3 bulan sampai 30 hari bulan Mac. Perdana Menterinya ada kuasa darurat pada bila-bila masa untuk mengisytiharkan darurat. Darurat dilancarkan, telah pun dilancarkan sebulan lebih di Belanda. Dan Jerman pasti akan darurat. Sebab tu rakyat Jerman keluar memberontak. Di bahagian timur Jerman sekarang rusuhan, pertempuran harian di antara polis dan juga penunjuk perasaan yang marah kerana satu adalah undang-undang ke atas unvaccinated, mereka yang tidak divaksin. Merasa mereka telah dipinggirkan dan disisihkan dengan pelaksanaan dasar SOP yang lebih ketat, terutama di Saxony. Di Jerman, tuan-tuan, apabila undi peringkat negeri yang dipimpin oleh seorang yang bernama Michael Kretschmer. Michael Kretschmer adalah Perdana Menteri Saxony. Saxony sebuah negeri dalam Jerman. Jadi dia ada Perdana Menteri sendiri. Sebab Jerman tak pakai sistem Perdana Menteri. Ketua negara adalah Chancellor. Ketua-ketua negeri ini dipanggil Perdana Menteri. Oleh kerana Michael Kretschmer ni sangat vokal mengatakan bahawa pemvaksinan mestilah diwajibkan di Jerman. Ini dia jalan keluar. Pemvaksinan diwajibkan, prima, lepas tu booster diwajibkan, segala-galanya selepas ni akan diwajibkan. Rakyat Jerman menjadi sangat marah. Mereka mengatur konspirasi untuk membunuhnya. Jadi 6 orang ditangkap dengan persenjataan yang lengkap, dengan persediaan yang lengkap untuk membunuh Michael Kretschmer kerana dia dianggap sebagai Perdana Menteri dalam negeri-negeri dalam Jerman yang paling vokal mendesak Parlimen Jerman meluluskan rang undang-undang vaksin adalah wajib. Jadi kita berada dalam keadaan yang setakat bodoh piangnya buat naik status anti vaksin ni, sembang kongkang. Lepas tu dia pun pergi vaksin.
Yang dialah takkanlah hari ini boleh ada kumpulan anti vaksin yang banyak sekiranya data menunjukkan 98.8% telah pergi vaksin. Jadi ada piang 250,000 orang je yang tidak divaksin. Berarti kita bukan negara yang mengalami masalah tentang proses pemvaksinan. Kita dah 98.8% yang komited untuk divaksin. Saya jamin kata esok lusa kita akan boleh mengisytiharkan negara kita mencapai 99% ke atas. Kerana ramai orang telah mula melihat data-data dan ramai orang mula merasa mereka tak bersedia untuk mengalami bencana berganda. Iaitu sekiranya banjir besar melanda dan waktu yang sama Omicron merebak, Malaysia akan menerima katastrofi, iaitu kemusnahan yang luar biasa kerana orang akan terkumpul di satu tempat kerana masalah banjir. Sistem kesihatan terjejas kerana bahagi dua, iaitu menyelesaikan banjir dan menyelesaikan COVID. Pasukan keselamatan dan juga doktor juga sedang terpisah dua kerana bagi hal tersebut. Berarti negara akan mengalami ancaman yang lebih jelas, iaitu kawal banjir akan menjadikan COVID bermerajalela, kawal COVID menjadikan banjir terbiar. Berarti waktu inilah waktu yang paling kritikal. Sebab itu saya jelaskan pada saya pujuk saudara, pergi vaksin, pujuk ibu ayah anda untuk vaksin. Okey, saya harap tak ada haters yang masuk malam ni, tak ada admin tak perlu kick siapa-siapa Untuk pertama kali kita stream di bawah isu vaksin dengan 1,700 orang tanpa haters dan tanpa kumpulan yang datang untuk memaki hamun. Tuan-tuan, saya bagi tahu dengan tuan-tuan, ada seorang yang sangat ahli dalam agama dan sangat saya hormati. Kan saya selalu bagi tahu saudara, ulama-ulama yang saya jumpa dia pun, kalau saya jumpa Syekh Naruddin Banjari Al-Marbu Al-Makri. Syekh Naruddin ni sayang dengan saya. Saya tahu dia sayang dengan saya. Kata takkanlah shawl yang dia pakai tu, kata orang, anak murid kesayangan dia minta pun dia tak bagi. Shawl dia ni pula tuan-tuan, orang kerasukkan hantu, saya letak pun lari hantu tu. Shawl Syekh Naruddin pakai tu. Pada satu kali tuan-tuan, selepas Syekh Naruddin memarahi saya, dia marah saya lah, dia tegur saya. Dia tegur dengan penuh hemah tapi sangat bisa bahasa orang alim. Saya dah memang takut dengan Syekh Naruddin. Orang ada aura ulama, Syekh Naruddin ni saya takut. Lepas tu kena marah lagi tuan-tuan. Bila kita kena marah dengan orang yang kita hormati, kita tak boleh tunduk, kita kena angkat mata tengok dia. Dalam adab, kalau kita marah anak tengok kita kata melawan. Dalam dunia menghormati orang alim, apabila dia bercakap, kita kena tengok mata dia, menggambarkan kita sedang mendengar. Kemudian datang lagi seorang ulama yang sangat saya hormati, kerana tak pernah tanya pasal duit, tak pernah tanya pasal apa ketika saya berurusan dengan dia dalam industri penyiaran ni, iaitu Habib Syekh Zainal Abidin. Habib Ali Syekh Zainal. Habib Ali ni. Habib Ali Zainal Abidin. Lagilah saya takut Habib Ali ni tuan-tuan. Kalau dia datang, saya tahu kata hari ni nak rakaman tuan-tuan. Ni saya kata ni, janganlah salah kata saya takut Habib Ali lebih pada takut Allah. Kerana hormat, nak raikan dia datang dengan rasa, bagaimana nak tukarkan takut ni pada hormat tuan-tuan. Saya wuduk awal. Saya wuduk awal untuk memastikan kata Syekh, kedatangan Syekh lah yang saya nantikan untuk jadi imam. Saya wuduk awal. Tapi bila ditanya kepada dia oleh media, Habib Ali, apa pandangan tentang vaksin? Tengok orang alim tuan-tuan. Orang alim yang tahu ilmunya. Dia kata, tanyalah kepada orang yang berilmu. Berarti dia tak boleh bagi sebarang pandangan tentang vaksin kerana dia bukan ahli sains. Jadi dia kata tanyalah pada yang berilmu, maka orang yang berilmu yang ada di Malaysia secara sepakatnya, secara majoritinya, orang yang berilmu tentang sains mengatakan vaksin bukanlah boleh menyelamatkan kita 100%, tetapi dia adalah menahan kita daripada dijangkiti hingga sampai tahap 3, 4 dan 5. Jadi dengar pandangan. Berarti yang tak alim ni, yang tak cukup ilmu ni tuan-tuan, yang payau, yang poyo macam-macam. Orang yang cerah ilmu ni tuan-tuan, yang diiktiraf mengajar di seluruh dunia, sampai di Mekah disambut. Seorang habaib yang dihormati. Dia menjawab dengan perkataan, ilmu itu bukan ada pada aku. Sebab ilmu aku adalah agama. Tanya bab vaksin, tanyalah pada yang berilmu. Ketika itu orang cuba melaga-lagakan dia dengan para perubatan di Malaysia. Golongan anti vaksin cuba nak dapat, dia kata vaksin ni sebenarnya dalam Islam tak digalakkan. Mereka nak mulut tu keluar daripada mulut dia. Tapi orang berilmu dia faham tuan-tuan, ilmu dia ada di mana. Berarti ilmu dia tidak berada dalam sains. Ilmu dia berada dalam bidang yang dia ajar, iaitu kefahaman mengenai Al-Quran, sirah Nabi, kefahaman mengenai fiqh. Dia mengajar itu. Maka dia menjawab sebagai seorang yang sangat berilmu. Tanyalah kepada yang berilmu. Jadi bila orang alim kata kita tanya dengan ilmu, kita bertanya pada orang yang berilmu dalam dunia perubatan. Dan orang-orang yang berilmu dalam dunia perkataan sepakat mengatakan bahawa dulukan vaksin.
sekurang-kurangnya untuk melindungi diri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pakai tali pinggang keledar dan kita pakai topi keledar, tuan-tuan. Setiap hari setiap kita naik jalan raya, kita percaya bahawa itulah yang akan melindungi diri kita kalau berlaku kemalangan. Baru kalau, tuan-tuan. Kemungkinan untuk mencapai kemalangan tak pernah kita gariskan. Kalau guna, sekarang ni tuan-tuan memandu, mana ada perkapita kalau saudara tekan, panduan memandu, lalu highway, dia tak sebut 4% kemungkinan aksiden. Lalu jalan tol razak yang sibuk, dia tak menyala situ. Kemungkinan insiden 17% walaupun hujan lebat. Dia cuma bagi tahu faktor-faktor itu je. Peratusan mengenai kemalangan dia tak boleh bagi kat kita. Tapi kita pakai tuan-tuan tali pinggang keledar. Kerana sains membuktikan walaupun berlanggar pada kelajuan 60 km, seorang boleh terbunuh kalau tak pakai tali pinggang keledar. Naik motornya tu je, tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi, tak ada kemungkinan tuan-tuan akan kemalangan. Tuan-tuan pakai. Satu, kerana tuan-tuan patuh pada peraturan. Yang kedua, tuan-tuan tahu. One is enough. Maksudnya kalau tergelincir, jatuhlah tak pakai topi keledar, kepala akan pecah. Sama tuan-tuan bila kita berikhtiar tentang vaksin. Seperti mana kita ikhtiar melindungi kepala kita dengan topi keledar, sekiranya berlaku kemalangan, paling tidak pun, kepala lah yang bahagian paling sensitif. Kita pakai tali pinggang keledar, sekurang-kurangnya berlaku kemalangan. Ancaman yang paling teruk dipanggil sebagai impak. Iaitu impak di mana organ boleh terhempas ke depan dan berlanggar dengan dashboard yang kita percaya. Itu ikhtiar. Dalam part-part tu sama juga jatuh apabila kita berikhtiar dengan vaksin. Selagi ikhtiar itu tidak merosakkan akidah dan tidak merosakkan kita punya syariat dan tidak merosakkan kita punya pegangan tauhid. Jadi tak perlu kelang kabut lah kita nak discuss, tuan-tuan. Tak payah yang discuss dengan beritahu surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. Kau baru hari ni kau baca surah Al-Kahfi. Satu orang yang percaya bahawa Al-Quran hanya akan berguna pada dia ketika dia berada dalam keadaan kesusahan. Al-Quran berada pada hati setiap orang yang percaya bahawa pada setiap hari Al-Quran perlu berada di hati dia. Okey? Terima kasih. Dia marah kerana saya tak tertib berada dalam majlis ilmu dia. Saya tak tertib berada dalam majlis ilmu dia dan saya gagal kawal kawan-kawan saya yang sepatutnya lebih tertib berada dalam majlis ilmu dia. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan lulus berada dalam majlis ilmu Syekh Nurudin Marbu Al-Makhi Al-Banjari ni. Syekh Nurudin Al-Banjari Al-Marbu Al-Makhi. Gelaran dia banyak, Al-Makhi kena sebut. Kerana Al-Makhi adalah gelaran yang paling tinggi yang diberikan kepada ulama-ulama yang bukan Mekah apabila mereka diterima dan dibenarkan mengajar di Mekah. Dia marahkan saya adalah kerana kawan-kawan saya main handphone ketika dia menyampaikan ceramah. Dia ceramah live, dia on lock kamera, tengok phone. Kata dia bukan penghinaan kepada dia, tapi penghinaan kepada ilmu. Dan dia kata, seorang guru yang datang membawa ilmu, tidak minta dirinya dihormati. Semua orang yang membawa ilmu, mengharapkan ilmunya dihormati. Kerana ilmu itu milik agama. Guru hanyalah alat. Setiap orang yang ada ilmu, dia menganggap diri dia hanyalah alat kepada agama untuk menyampaikan ilmu. Bila tak dihormati, dia kata bukanlah dia minta dia dihormati. Kerana yang disampaikannya itu adalah ilmu agama. Jadi dia marah saya. Dan oleh kerana saya yang faham adab, tuan-tuan, saya kena pergi duduk depan. Dan maaf Syekh. Tapi seorang memberitahu saya apabila dia bagi nak pisah tu, hari rakaman terakhir dan dia nak pulang ke Jakarta. Dia bagi shawl dia kepada saya. Seorang tu kata mereka semua sangat terkejut. Sebenarnya pengiring-pengiring dia sangat terkejut. Kerana itu adalah shawl yang paling disayangi oleh Syekh Nurudin. Kerana shawl berwarna turquoise adalah shawl yang paling Syekh Nurudin sayang. Dan dia pakai shawl turquoise di tempat apa yang pengikut Syekh Nurudin tahu. Shawl berwarna turquoise adalah shawl yang paling dia sayang. Dia bagi pada saya. Rida. Kita panggil shawl lah. Dia orang membahasakan shawl. Rida. Dia bagi. Dan pada satu kali ada seorang yang sangat sakit tenat. Saya pun tak tahu macam mana nak bantu. Dia masuk hantu ni. Saya sarungkan Syekh Nurudin, tuan-tuan. Sakit dia selama berminggu-minggu sembuh. Tapi saya tak maulah tuan-tuan ambil benda ni. Cuma saya nak bagi tahu je. Dan oleh kerana shawl tu berjodoh dengan orang tu. Sebab shawl tu tak berjodoh dengan saya lah. Saya pakai. Dah lah pakai shawl tak reti. Duk pakai baju band, baju tentera je. Maka saya kata, kerana ini dihadiahkan kepada saya. Dan saya hadiahkan kepada anda. Kerana anda dah sakit teruk berminggu-minggu. Saya datang, saya kata, dengan baca 4 kul je saya sarungkan shawl ni. Dan shawl ni telah menyembuhkan anda. Lepas tu dia tidur pun saya bagi tahu dengan dia. Kata,
seperti mana burdah digunakan oleh seorang ulama hebat Arab Saudi, ulama hebat daripada Mesir, yang diserahkan oleh Rasulullah dalam mimpi dia dalam sejarah burdah tu. Saya kata ambillah kalau shawl ini sama dengan sirah burdah tu, ambil dan jadikan pakaian tidur untuk mengelakkan daripada gangguan sihir ataupun gangguan makhluk halus ketika anda lemah. Jadi shawl tu adalah dengan orang tu, dan orang tu pakai kerana itu lebih berjodoh dengan dia dan tidak berjodoh dengan saya. Itu je lah. Saya sangat takut dengan Syekh Nordin, tuan. Walaupun dia tak pernah garang. Tapi saya fikir kata salah satu menghormati orang berilmu, tuan-tuan, adalah bukan saja menghormati mereka, tetapi wujud perasaan takut sekiranya kita melakukan sesuatu yang menyebabkan ilmu yang ada pada dia tercela. Faham tak? Mereka ni adalah, kalau kita kata kitab-kitab hidup, ulama pewaris Nabi, mereka adalah kitab hidup. Berarti takut kita melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan. Takut tak apalah, kalau ni dah buat, dia memang marah betul. Tetapi sebulan lepas tu dah habis semua rakaman episod tu, nak balik dia panggil saya, dia peluk saya jalan sampai dekat lift escalator tu, dia bagi shawl. Saya simpanlah shawl tu sebab saya pun ada shawl yang dibagi oleh banyak ustaz pada saya. Kebetulan semua orang fikir mungkin dia orang tengok saya sangat duniawi, pakai jin, pakai apa, jadi ulama-ulama ni nak ubah, dia kata bagi shawl lah, bagi ridha nanti kok berubah budak ni dengan jin ya. Yang bagi saya ada simpan banyak shawl daripada banyak ulama terkemuka. Tapi yang tak berjodoh dengan saya adalah yang diberikan oleh Syekh Nuruddin.